Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapak-bapak sekalian, tuan-tuan depan saya ni hanya pasang telinga ya. Mulut tak buka. Yang buka mulut saya. Yang kamu pasang telinga, mulut tutup, mata membuka, dan hati mau ada dekat sini, dan fikiran. Ini satu benda yang berat juga nak dibuat oleh banyak orang. Yang tak duduk depan saya ni, dia dengar ceramah ni, mungkin telinga buka, mata tutup. Orang yang mata tutup, telinga buka, dia tak dengar sebenarnya. Badan kita ni bertugas bukan, dia connected, interconnected. Dia tak bekerja sendiri. Untuk telinga tu dengar, mata mau buka. Tapi dia orang kata, saya telinga buka, mata mau tutup. Nanti saya dengar. Boleh? Satu orang yang mata tutup, walau telinga buka, dia tak dengar. Jadi tentu sekali dia tak sama lah dengan satu orang mata buka, telinga dengar, hati dekat situ, fikiran dekat situ. Ada satu orang dia mata buka, telinga buka, mata buka, fikiran dekat tempat lain. Macam kita dalam semayang lah. Kebanyakan kamu ni berdiri dan semayang, nampak betul semayang, tapi fikiran bukan dekat Allah. Tanyalah sini, fikiran dia tempat lain, mana-mana datang, tiba-tiba je datang. Macam tu Allah tak suka lah kan. Allah suka fikiran ada dekat situ, nak semayang, hati ke Allah, ingat Allah. Jadi nama-namanya khusyuk. Bayan pun mau duduk dengan khusyuk juga. Akibat dari khusyuk tu, Allah suka, Allah boleh faham. Bukan macam kaum munafikin di zaman Nabi dulu. Allah beritahu mereka duduk dalam majlis kamu. Kamu tahu tak Muhammad, dalam majlis kamu tu ada kaum munafikin. Dia duduk bersama kaum orang beriman. Tapi selepas ceramah kamu, dia tanya dengan orang yang beriman, apa yang Nabi cakap. Dia duduk, tapi mata buka, telinga pun buka, tapi hati dia tak kat situ. Ataupun hati kat situ gelap. Hati gelap ni apa pun tak faham, walau mata buka, telinga buka. Jadi munafikin tu hati gelap, Allah SWT tutup. Jadi gelap, mana nak faham, mana nak tahu, tak tahu. Jadi dia orang tak faham, dia orang tanya pada sahabat yang hati terang. Jadi nak baca Quran ni kena hati terang. Nak dengar kuliah ni, dia kena hati terang. Memanglah kan, seluruh dunia kita hari ni buka bayan ni dalam bahasa Inggeris. Seluruh dunia, orang dari mana-mana pun dengar.
Dekat 6,000 lebih orang dengar dah. 2-3 hari dah. Banyak seluruh dunia akan dengar. Dan ribu-ribu, juta. Tapi semua tak, bukan semua Allah bagi faham. Ikut hati. Hati gelap dia tak boleh faham. 1000 kali dia dengar bayan saya. Duduk depan saya ni. Dekat 2,000 kali. 3,000 kali. 3,000 kali je lah yang ada. Tapi fahamnya tak ke mana. Sebab hati tu dikunci dari faham. Hati tu gelap. Kenapa dikunci? Kenapa tak ada bagi taufik untuk faham? Sebab kita tak buat usaha supaya hati kita terang. Nak duduk bayan aja. Kan? Kita nak duduk bayan aja dengan hati tak terang. Kita akan jadi macam munafik tu lah. Tanya apa yang Nabi bayan tu. Kenapa dia tanya? Dia tak faham lah. Dia kan duduk dalam majlis juga. Allah beritahu je. Jadi kita baca Quran macam tu juga. Tak faham. Bukannya huruf tu padam, tak. Huruf tu jelas saja. Arabnya, Melayunya ke, yang diterjemah Inggerisnya ke. Kalau kita tak nampak. Kita tak nampak dan tak faham. Sebab hati itu sudah dikunci, gelap. Sebab kita tak buat usaha supaya hati itu terang. Itu sebenarnya kita punya salah. Sebab itu Allah kunci. Dia bukan kunci macam tu je. Kita lah juga yang buat dia kunci tu. Dengan izin dia. Tak nak buat kerja supaya hati terang. Tak mau. Mau gelap. Dan bila mau gelap, hati gelap, muka pun gelap. Di akhirat nanti kubur pun gelap. Semua gelap. Allah beritahu orang yang beriman, beramal soleh ni, di akhirat ni muka mereka bercahaya dan tangan kanan mereka bercahaya. Siapa tak faham kenapa tangan kanan? Kenapa Allah cakap tangan kanan bercahaya? Itu saya tak tahu. Nanti kita tahu. Tapi dengan cahaya itulah mereka berjalan menuju syurga. Dan ketika mereka berjalan, malaikat akan bagi tahu dia, selamat datang ke syurga. Kamu akan dilayan. Hari ini kamu akan dapat berita gembira, kata malaikat. Berita, kamu akan masuk syurga. Yang mana mengalir sungai di bawahnya. Dan kamu berada di dalamnya selama-lamanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dinding, wall with gates, dengan pintu antara mereka tu dan hypocrites, munafikin yang berkata kepada orang, tidakkah kami dulu bersama kamu di dunia? Kami pun ada juga keluar 3 hari. Macam Yazid, macam Sufyan tak boleh kata lah saya dah keluar. Yang ni yang keluar. Kenapa kami dipisahkan dengan kamu? Bagilah sedikit cahaya yang ada pada kamu. Orang beriman kata, kamu carilah cahaya tempat lain. Walaupun kamu bersama kami dulu, tapi hati kamu tidak dengan Allah. Kamu ikut nafsu kamu. Kaum munafikin ni kaum yang suka menipu dan membuat janji palsu. Allah tak suruh kita berkawan dengan mereka. Kalau kita tahu, kita tak boleh kawan. Dilarang menyembayang jenazahnya pun. Kalau kita tahulah, kalau kita tahu dia tu hipokrit. Siapa tahu tu? Nabi-Nabi je. Dan orang macam saya, dengan izin Allah. Bila saya tak datang sembahyang jenazah dia tu, tahulah. Puas dia orang ajak saya. Ada beberapa orang meninggal, ajak saya. Saya sepatutnya saya hadir lah. Saya pun mau hadir. Tapi tak ada perintah. Sebab mereka tu kaum hipokrit.
Hipokrit ni sangat Allah tak suka. Sangat-sangat tak suka. Sebab dia suka menipu. Dan suka membuat sumpah palsu. Dan dia gunakan sumpah palsu ni untuk menjaga diri dia dan dunia dia, dan untuk mendapat dunia lah. Jadi Allah SWT bagi tahu, tidakkah kau tengok, wahai Muhammad, macam mana orang hipokrit tu boleh berani cakap dengan orang Jun ni, kamu jangan takut, kami akan tolong kamu. Kalau dia suruh kamu keluar dari Madinah ni, kami akan bersama kamu keluar. Dan kalau dia serang kamu, kami akan bantu kamu. Kata Allah, Allah bersaksi bahawa mereka itu menipu. Dan sekiranya orang Yahudi itu diserang, dan kalaulah sekiranya diserang, mereka tak akan tolong. Kalau mereka tolong pun setengah jalan je. Lepas tu dia akan pusing belakang dan lari. Dan orang Yahudi itu tak akan dibantu. So Allah bagi tahu dalam Quran bahawa orang hipokrit ni suka menipu. Dia tak cakap apa yang dia ada dalam hati dia. Hati dia lain, mulut dia lain. Lepas tu kata Allah, kamu lihat mereka tu macam bersatu, orang hipokrit ni kan. Tapi sebenarnya mereka tak bersatu. Mereka semua ada kepercayaan yang berbeza terhadap orang Islam. Setengahnya suka sikit, ada suka banyak, ada marah, macam-macam. Jadi mereka tu takkan bersatu, melainkan mereka berperang di atas dalam castle atau bangunan yang teguh, atau di belakang wall, dinding. Mereka tak berani perang. Mereka tu tak bersatu. Hati mereka lain antara orang hipokrit. Jadi mereka tak ada set purpose. Sebab mereka tak ada tujuan yang satu. Mereka tak tahu, hanya dunia. Jadi setiap orang nak selamatkan dunia dia dan diri dia, itu je. Bukan nak selamatkan agama dah. Kerana mereka ni tak, orang yang tidak percaya kepada benda yang betul, kata. Benda yang mereka dapat faedah, mereka tak tahu. Apa benda dapat faedah bagi mereka, mereka tak tahu. Mereka tak tahu bahawa masuk Islam tu, beriman tu berfaedah, mereka tak tahu. Mereka lawan saja. Itulah orang hipokrit ni. Jadi tuan yang mulia, hipokrit ni Allah SWT kata Allah, kalau tak aku dah tentukan, aku dah bagi diorang susah selamanya kat dunia ni. Tak ada senang. Dan di akhirat. Jadi tuan yang mulia, kenapa orang hipokrit ni jadi macam tu? Mereka kebanyakannya dari Arab Badui. Apa sebabnya? Tak ada lain. Sebabnya macam cinta dunia. Cinta bini, cinta anak, cinta keluarga, cinta kerja. Jadi sebab itu jangan jadi orang mencintai dunia. Isteri, anak. Bukan orang yang tak faham. Dia orang kata suami misali. Dapat hadiah, anugerah. Suami terbaik. Couple terbaik. Macam Yazid dengan isteri dia. Couple terbaik. Cinta mencintai. Melainkan dengan Allah je tak. Diberi anugerah. Ini couple yang tak cinta Allah, tapi cinta satu sama lain. Selamat bercinta. Inilah dia pahaman orang. Allah ni tak perlu kita cinta. Siapa ada cakap cinta Allah? Tak ada. Saya ingat saya je suruh kamu mencintai Allah. Ada orang di dunia ni? Tak ada. Sebab tu kamu tengok janggal je, macam tak betul je Mesap ni. Dia seorang je suruh. Orang lain semua cakap cinta anak kamu, cinta suami kamu, cinta isteri kamu, cinta kebun kamu, buat usaha untuk selamat rumah kamu. Itulah.
Tak ada suruh cinta Allah tu. Ada. Selamat ada selama hidup disuruh cinta Allah. Melainkan setelah jumpa saya lah kan. Jadi hari ni, the very maksud kita dicipta ni kita tak tahu. Kita orang yang tak tahu apa. Bodoh. Jadi kita bila tak tahu maksud, tahu makan, minum, jadi tak ubahlah kita macam badak kan. Dan lembu. Dan zirafah. Macam Fendi ni macam zirafah, tinggi kan. Tahu makan, minum, tahu cari pokok. Lepas tu dia kejar singa. Cabut lari. Tengok dalam filem tu. Dan badak, asyik tenggelam. Singa pun tak kejar dia. Tenggelam dalam lumpur. Sebab maksud dia makan, minum, tidur dan bersetubuh dan dapat rumah besar. Itu je. Itu semua maksud haiwan kan. Dia pun tak ada maksud sebenarnya. Tahu makan, apa maksud tak ada. Makan, minum dia tak tahu itu maksud dia. Dia makan je. Sebab itu benda lazat kan. Jadi begitulah manusia yang tak ada maksud. Dia tahu benda lazat. Dia tahu mau seronok. Mau dalam dunia ni enjoy. Lain tak ada. Apa pun tak ada. Jadi bapa tuan yang orang yang tak buat usaha, atas hati dia, orang yang tentulah cinta dunia yang ada dalam hati dia, lama-lama jadilah hipokrit. Hipokrit tu dia jadi sebab dia sangat mencintai dunia. Orang nomads, orang Arab nomad tu, dia bukannya ada rumah besar pun. Rumah dia tent aja, kemah. Tapi dia bergerak satu tempat mencari apa? Makan. Jadi kerana kerja tu tak habis-habis cari makan dengan susah payah, kerja tu, usaha tu, jadi datanglah cinta dunia. Kerana kerja tu letih, bergerak dari satu tempat untuk apa? Untuk cari ni lah. Jadi usaha tu banyak dibuat, dapatnya tak banyak. Tapi kerana usaha tu, cinta dunia tu banyak. Macam Rasidi, aku tak ada dunia kata. Bukan orang cinta dunia tak banyak dunia, tak. Orang cinta dunia ni banyak kerja untuk dapat dunia. Yang satu lagi bila dapat, simpan, tak keluar-keluar. Tak mau bagi harta tu di jalan Allah, tak mau. Harta buat rumah boleh, buat bini lain, cari lain boleh, tapi bukan untuk digunakan di jalan Allah. Untuk sedekah, untuk belanja, untuk kerja dakwah, tak. Itulah cinta dunia datang. Kalau tak mau cinta dunia, jangan banyak sangat kerja, sikit je. Sikit je kerja cari dunia ni. 6 jam je. 1 jam pergi, 1 jam balik, 2 jam, jadi 8 jam juga. Hari ni kita kerja 8 jam, 1 jam pergi, 1 jam balik, 10 jam. Tambah lagi malam. Macam Samad, tak habis mengajar di pejabat, bawa online sini. Pukul 5 petang, 6 petang. Kan susah tu. Jadi makin berat kita kerja untuk cari duit ni, makin banyak cinta. Orang macam saya tak banyak kerja, sikit je, mana nak masuk banyak sangat. Jadi kita disuruh kerja dunia ni untuk keperluan sebenarnya. Aduh, Fendi faham tak? Fendi kata aku keperluan pun tak ada. Pergi bawa Grab, jadi tak habis-habis dapat 100, 120. Tapi dia kata aku punya keperluan banyak lagi. Tak boleh, dia ada 1 anak je. Bini dia kerja. Kau mesyuarat betul-betul dengan bini dia, saya bagi untuk agama boleh. Awak je kerja, saya tolong awak sikit. Tak nak. Dia nak kerja juga, dia nak susah payah juga. Jadi macam Rasidi tu memang tak ada dunia, macam Fendi. Tapi susah tu ada banyak. Susah banyak tu lah. Benda yang kita dapat tu kita hargailah. Ada faham? Kalau saya susah payah macam Samad, bukan 6 jam dia kerja, 10 jam.
tentu apa yang dia dapat duit itu, dia sayang tak? Agak. Macam Anzal jual burger, kedai burger, kerja pukul 5, balik 3 pagi. Dia dapat 1,200. Cuma kau minta duit dia lepas dia dapat gaji. Kau kayaknya layak lah dapat duit, miskin kan. Macam Rashidi minta 100 kan. Tak nak dia bagi. Bagi sewa rumah ni pun tak nak bagi. Yang patut bayar pun tak nak. Itu sebab dia mencintai duit tu. Sebab itu sama, dia boleh bagi kat saya je. Orang lain tak nak ni. Not worth duitnya duit dia nak bagi kat orang lain. Walaupun 100 minta Rashidi. Apa dia nak bagi kat Rashidi? Rashidi apa pun tak buat baik kat dia. Menyakitkan hati je. Lepas tu dia dah bagi pinjam, tengok tak bayar-bayar je. Jadi Rashidi pun panas. Dia pun cinta dunia. Dia ingat orang nak bagi aja. Orang tu susah payah dapat dunia tu Rashidi. Tahu tak? Bila dia susah payah, cinta dia jadi kurang ke sebanyak? Banyak lah. Tu sebab dia kena dikedekut. Tak boleh, aku susah nak dapat ni. Menggigil. Nak bagi zakat. Nak bagi. Duit ni apa? Menggigil. Sahabat radhiyallahu anhu, dia tak bagi masa untuk dunia ni. Tapi kemudiannya, hari kemudian, Allah bagi dia banyak dunia. Dia senang. Isteri Nabi banyak orang bagi. Sebab harta rampasan perang tu adalah harta Allah dan Nabinya, kata Allah. Dan mereka yang, dan keluarga Nabi, mereka yang berjuang di jalan Allah, perang, orang miskin, orang fakir, orang musafir yang terkendala dalam perjalanan, tak dapat berjalan lagi. Itu milik dia harta tu. Orang yang tak ada. Jadi mereka tu walaupun mereka tak berjuang dalam perang tu, mereka dapat je. Mereka tak perang kan. Tapi mereka yang tak perang, harta pun tak bagi, kambing pun tak bagi, lembu pun tak, unta pun tak bagi, mereka tak dapat bahagian. Jadi kalau mereka menuntut, itu bukan untuk mereka. Sebab harta itu milik Allah dan Rasul, milik orang yang juang perang, milik keluarga Nabi, milik orang miskin, milik orang fakir, milik orang musafir. Allah kata, Allah buat begini supaya harta ni bukan berkisar di kalangan orang kaya. Jadi di waktu tu dulu, orang pergi perang ni dia dapat duit, dapat harta rampasan. Begitu isteri Nabi, keluarga Nabi. Jadi isteri Nabi banyak dapat. Umar radhiyallahu anhu bagi dia 1,000 dirham waktu tu kan. Kita kata apa hal ni, dia bagi tu. Hari tu juga dia bagi semua. Mana dia sayang kat atas, dia apa kerja pun tak ada, duduk je kan. Jadi isteri Nabi, jadi dia orang datang lagi habis. Dia kata saya tak mau hidup lagi. Kalau macam ini saya diduga banyak sangat duit ni, saya tak mau duduk lagi. Dia meninggal lah. Siapa tu? Hazrat Zainab. Jadi macam Yazid, macam kamu semua, susah dapat dunia. Sayang pada duit. Lepas tu susah beli kereta, bayar tiap bulan daripada duit kerja. Salah sikit, kalau memandu macam saya mandu kereta sangat, miss dia, terus dia yang sebelah tu menjerit dia. Saya tak menjerit, dia menjerit. Kenapa saya tak menjerit? Kereta tu saya tak ada susah payah kan. Jadi orang memiliki dunia ni, dia cinta tu, itu pasti. Tanda-tanda dia adalah macam itulah yang buat hati gelap. Itulah buat semayang tak nampak Allah. Seumpama Allah melihat tak boleh. Macam mana nak merasai Allah melihat? Hati gelap dengan dunia. Macam Rashidi. Itu salah siapa? Salah Allah. Allah bagi kita semayang supaya kita waktu semayang merasai melihat Allah. Boleh melihat dengan hati semua dunia.
Jadi kerja dunia ni kalau boleh setakat masa untuk keperluan aja. Itu perintahnya. Jadi berapa jam nak dapat keperluan tu? 10 jam. Hari ni kita kata untuk keperluan kita banyak. Semua ada. Anak 1 ekor je. Rumah ada 1 ekor sana. Dah jual dah. Lebih banyak lagi. Makan mulut berapa je. Macam anak 10 buat kerja. Itu dia kata keperluan. Itu salah. Jadi kita sebenarnya dah menganggap yang bukan keperluan dah jadi keperluan. Ini kita macam handphone. Kita dah merasa keperluan lah. Cuba tak ada. Tak boleh. Mesti beli juga. Mau tak mau. Rasa rimas tak ada phone. Nak phone orang tu tak boleh. Nak tengok orang tu tak boleh. Dah jadi semua. Nak main game sebenarnya. Tapi dah rasa keperluan. Jadi orang macam Rasidi, duit tak ada nak beli phone. Beli juga. Macam mana hutang, pinjam. Lepas tu tak payah. Tak ada duit nak bayar. Marah lah Samad. Kan? Phone pun nak kena phone mahal pula tu. Lepas tu tak cukup dengan tu, kereta lagi nak baiki. Jadi Rasidi pun cinta dunia. Samad pun cinta dunia. Jadi mana nak bersatu? Belaga lah kan? Jadi orang-orang hipokrit tu, dia semua cinta dunia. Tak boleh bersatu. Walaupun kamu nampak dia bersatu ke tak. Kerana mereka semua cinta dunia. Dia orang semua fikir atas dunia dia. Tak ada untuk orang lain dia. Jadi berperang tu mereka tak bersatu. Mereka akan huru-hara. Dan mereka sangat gerun. Kata Allah, mereka sangat gerun nak perang dengan. Mereka pasti takkan perang kamu, wahai Muhammad. Orang hipokrit takkan. Kerana mereka takut dengan kamu. Lebih dia takut Allah. Allah pun dia tak takut, hipokrit. Tapi orang mukmin dia takut. Nampak bersatu kan. Memang kena lanyak kalau dia nak lawan orang beriman. Dia orang tahu orang beriman tu bersatu. Sebab mereka satu je, Allah je. Orang yang banyak dunia ni tak usahlah nak harap bersatu. Takkan bersatu. Sebab dunia ni semua orang fikir untuk diri dia. Orang yang cinta Allah, tak cinta dunia, bersatu. Allah akan satukan. Allah akan buat dia berjaya. Allah akan tolong dia. Kenapa pula Allah tak tolong dia? Mereka semua buat untuk Allah, sukakan Allah. Tapi kalau hipokrit, orang cinta dunia berperang, tak ada. Semua berjuang untuk dunia dia. Jadi nafsi-nafsi semua. Dan mereka takkan perang melawan kamu, melainkan di belakang tembok yang kuat, castle. Melawan macam tu. Kalau online, counter attack, front to front, tak mampu. Sebab itu sekarang orang semua tembak, bom. Semua letup dari jauh. Dari Amerika tak hantar. Iran tu. Mana dia berani? Semua takut mati tu. Tak ada dia mau matinya. Mau duit apa? Mau dunia apa? Mati apa? Jadi mana nak perang berdepan-depan tu tak mau. Berdepan-depan perang macam zaman dulu. Kena betul-betul berani. Jadi orang Rom kau lawan dengan sahabat. Rom 400,000 orang. Lawan sahabat 20,000 orang. Dia punya gerun kat sahabat tu. Allah buat. Dia orang gerun kat sahabat. Dia orang tak bersatu. 400,000 tentera Rom lawan sahabat 20,000. Sahabat bersatu macam satu badan. Allah je dia. Jadi dia orang gerun tu terus dia orang mundur ke belakang. Mundur sampai Gaung. Gaung ada. Zoom masuk dalam 400,000. Lenyap habis. Macam itu. Jadi mereka bagi report lah. Kita punya tentera dicincang macam timun oleh orang Islam. Macam itu. Satu kerajaan yang besar waktu itu. Rom dan Parsi. Rom kalahkan Parsi, hancur. Orang Islam kalahkan Rom. Bangkitlah kerajaan Islam menerajui dunia.
Tapi sayang, 1000 kali sayang. Segala kerajaan tu dah tak ada dah, hancur, lebur. Akibat umat Islam setelah dapat harta, cinta harta macam dia. Perang dapat harta, sibuk harta daripada nak buat orang masuk Islam. Tak mau buat dakwah kerana nak dunia. Kerana orang tak masuk Islam bayar jizyah. Jadi rosaklah manusia ni kerana cinta dunia. Rosaknya saya, kamu semua macam Yazid ni. Cinta dunia, nak juga lagi cinta dunia. Suruh cerai bini tak nak. Nak juga lagi. Apa nak buat? Tak ada siapa yang salah. Kalau dia masuk dalam neraka ni, salahkanlah diri sini. Tapi tak nak. Menyalahkan orang juga. Menyalahkan syaitan, kawan dia, yang bagi macam-macam cadangan. Ikut. Kata Allah tak ada. Dua-dua kamu masuk. Jadi bapa yang mulia hari ni, kat dunia ni sebelum mati, kita mencuci. Bukan cuci hati ni yang ambil berus. Allah boleh cuci. Dengan taat perintah dia yang paling besar selepas mengucap. Buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan. Cara Muhammad SAW. Cara Muhammad SAW tu pertama taat. Taat Amir. Itu pun tak boleh, mana cara Nabi boleh? Dan dengan niat nak sukakan Allah, tak boleh lah. Maka tak dapatlah cahaya. Maka tak dapatlah nanti jalan ke syurga. Tengah jalan sirat terus jatuh, masuk neraka. Okey guys.